pieces. We started at the park, used to chill after dark. Ooh, when you took my heart, that's when we fell apart. Cause we both thought that love lasts forever. Lasts forever. Tearing out pieces of me to replace the broken pieces of you. Tearing out pieces of me. Baiklah, selamat sejahtera dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua, saya Farhan Jamin merupakan wakil bagi kumpulan ini untuk membentangkan bahagian maklumat dalaman bagi buku kaedah hermeneutik ini. Antara maklumat yang saya akan kongsikan kepada anda sebenarnya adalah kekuatan dan kelemahan buku ini sendiri, ciri-ciri istimewa, isi kandungan dan juga cadangan penambahbaikan yang perlu dilakukan. Baiklah, pertama kali saya akan sentuh bahagian kekuatan buku. Kaedah hermeneutik ini merupakan satu kaedah yang membawa banyak kelebihan kepada orang yang menghasilkan kaedah ini di dalam penghasilan kajian penulisan akademik mereka, terutamanya para mahasiswa. Kandungan buku ini memberi pendedahan kepada para mahasiswa bahawa kaedah hermeneutik ini sangat relevan untuk digunakan dalam menghasilkan penulisan akademik. Buku ini telah diterbitkan untuk memenuhi keperluan para mahasiswa untuk dijadikan rujukan mereka semasa menulis laporan projek akhir, penulisan akademik dan tesis secara kualitatif. Hal ini dikatakan demikian kerana contoh-contoh ataupun panduan penyelidikan penuh berdasarkan kaedah hermeneutik yang boleh membantu para mahasiswa mengembangkan idea dan pendapat mereka untuk menulis penulisan akademik mereka. Kefahaman yang tinggi terhadap penggunaan kaedah ini dapat membantu mereka memahami dan menulis dengan cemerlang hasil kajian penyelidikan mereka. Selain itu, kelebihan buku kaedah hermeneutik ini adalah dapat membantu memahami dan memperincikan kaedah kajian dengan menggunakan kaedah hermeneutik. Hal ini dikatakan demikian kerana kaedah hermeneutik membantu meningkatkan pemahaman dan dalam menginterpretasi teks yang dikaji, tingkah laku dan perilaku manusia secara individu dalam hermeneutik sosial dan interpretasi perkembangan kaedah bahasa dan hermeneutik teknikal. Contohnya, satu kajian dijalankan untuk menganalisis isu dalam bilik darjah dan cara penyelesaian dalam kalangan guru di sebuah sekolah melalui kaedah hermeneutik dengan menggunakan kaedah soal selidik yang dikumpul daripada 20 orang responden. Buku ini juga membantu dalam memahami dengan lebih mendalam mengenai teori kaedah hermeneutik yang boleh dijadikan sebagai sumber rujukan kepada para mahasiswa dalam mana-mana hasil penulisan untuk menjelaskan teori kaedah hermeneutik dan maksud kaedah hermeneutik. Menurut Sumaryono pada tahun 1999, hermeneutik bermaksud penafsiran dan interpretasi yang berasal daripada perkataan Yunani iaitu hermenein. Menurut Supiah Naciapan pada tahun 2018, secara konseptualnya, hermeneutik bermaksud proses mengubah daripada ketidakfahaman kepada kefahaman yang jelas bagi sesuatu objek atau keadaan. Kaedah hermeneutik bertujuan untuk mendedahkan atau mencari kefahaman yang jelas terhadap sesuatu teks, objek atau keadaan berbanding memberikan penjelasan. Baiklah, itu sedikit daripada kekuatan buku ini. Dan kelemahan bagi buku ini adalah kelemahan yang kami dapat kesan dari buku ini adalah kekurangan grafik yang boleh menyebabkan pembaca merasa cepat bosan semasa membaca buku ini. Selain itu, kelemahan kedua yang kami telah kenal pasti adalah penggunaan ayat yang boleh menimbulkan kesukaran untuk kami memahami kandungan dan isi buku ini. Seterusnya kita pergi ke ciri-ciri istimewa. Ciri-ciri istimewa buku ini adalah walaupun buku ini nipis, tetapi isi kandungan dalam buku ini padat dengan ilmu pengetahuan yang boleh membantu kami dalam penulisan akademik pada masa akan datang. Buku ini menunjukkan banyak maklumat tokoh-tokoh akademik yang memberi sudut pandangan mereka terhadap teori hermeneutik. Selain itu, buku ini mempunyai panduan dalam memulakan dan menyiapkan suatu penyelidikan berdasarkan kaedah hermeneutik yang membantu
memberi gambaran jelas kepada para mahasiswa dalam menyiapkan projek akhir tahun, penulisan akademik dan tesis. Seterusnya, kita pergi kepada isi kandungan. Buku ini mempunyai 5 bab dan lampiran yang menunjukkan panduan ringkas cara penulisan akademik berdasarkan kaedah hermeneutik serta panduan dan contoh penuh yang boleh digunakan sebagai rujukan para mahasiswa dalam menghasilkan penulisan akademik dan kajian penyelidikan mereka. Bab 1 dalam buku ini menumpukan pengenalan teori dan kaedah hermeneutik serta peranan kaedah hermeneutik, manakala bab 2 pula buku ini menumpukan perkembangan falsafah dan sumbangan tokoh-tokoh teori hermeneutik. Bab 3 pula menerangkan pengertian konsep-konsep asas dalam kaedah hermeneutik, dan 4 menerangkan elemen dalam metodologi kajian menggunakan kaedah hermeneutik serta kesahan dan kebolehpercayaan kaedah hermeneutik. Selain itu, bab 5 pula merumuskan interpretasi teks berdasarkan kaedah hermeneutik yang merangkumi teks perbualan dalam konteks kaedah hermeneutik, meneliti teks melalui pengalaman berfikir, memahami teks dan sebagainya. Baiklah, seterusnya kita pergi ke cadangan penambahbaikan. Pada pandangan kami, pengkaji bagi buku ini, buku kaedah hermeneutik tidak cacat celah dari aspek kandungan dan cara penyampaiannya. Namun, buku ini boleh ditambah baik dengan meletakkan unsur grafik supaya pembaca tidak merasa bosan semasa membaca serta dapat memudahkan proses pemahaman agar pembaca memahami dengan lebih cepat isi yang hendak disampaikan. Sebagai contoh, kita pun mahasiswa, kita faham benda yang menarik lagi mudah menarik perhatian. Baiklah, terima kasih. Sekian saja daripada saya.